Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih kepada presentator kita tadi, daripada first kali daripada Zul, kedua daripada Syafi'i, setelah dipaksa. Okay, lepas tu AJ dan Ken lah. Right, tadi ada lebih kurang 3 presentation. Okay, first kali pasal basic for stroke, betul tak? Basic for stroke. Syafi'i pasal pengiraan sisi cubic centimeter, betul? Bukan conversion chamber Betul lah, bukan Okay, Ken dengan AJ pasalkan ideal. Pasal apa tadi? Carburetor. Okay, tapi ramai lagi yang masih lagi mungkin blur atau tak faham, right? Sebab penjelasan mungkin tak berapa nak tepat ataupun kurang isi lah, right? Maknanya bukan semua orang boleh explain pasal carburetor ni. Tapi kita terima kasih kepada 2 orang tadi. Okay, dan bagi tepukan sikit lah. Nampak? Sebab bukan senang nak explain pasal carburetor ni. Okay, sebab dia sangat terperinci dan sangat panggil tu subjektif lah. Benda tu kita tak boleh nak tentukan berapa balik menjet korang, berapa balik menjet spek 63, 57, 60 semua sebenarnya berlainan lah. Okay, siapa yang pernah set, siapa yang dah set tahulah. Okay, dan ada lagi yang dyno. Okay, kat sini ada 3 orang saja yang dyno lah. Okay, saya, Ami dan iPod lah. Okay, boleh nampak lagi detail apakah peranan pilot dengan menjet. Macam tadi yang kita tahu, peranan pilot adalah minyak awal lagi. Minyak awal, dan menjet ni ada minyak akhir lah. Seperti mana tadi yang diorang explain. Betul tak? Tapi ada yang tanya tadi, kenapa set angin ni pula? Kenapa angin orang kata pilot, betul tak? Pilot kan, dengar kan, pasal pilot ni adalah macam set angin. Okay, dia memang betul. Pada pusingan angin, ia melibatkan pilot. Okay, tapi pilot tu kita mengubah minyak juga sebenarnya. Okay, pusingan angin tu dia adalah pusingan udara yang berbancur. Okay, sama ada untuk menentukan berapa banyak minyak dengan udara, nisbah dia punya ratio awal. Okay, boleh faham tak? Okay, pilot ni, contoh pilot 30, okay, dan pilot 36, kemasukan minyak tu dan udara adalah berbeza. Okay, boleh faham tak saya explain ni? Okay, pilot tu juga memang dia mengawal minyak awal dan dia pun mengawal udara. Sebab semakin besar pilot, semakin besar pusingan angin. Okay, boleh ingat? Boleh faham? Okay, semakin besar pusingan angin, bermakna pilot tu besar lah. Okay, kalau kita set angin tu kita buka sampai 2, sampai 3, tapi masih lagi enjin tak ada masalah, tak ada padam, tak ada apa, RPM tak kacau, bermakna pilot tu besar gila. Ataupun bunyi carburetor angin kuat, set, lepas tu carburetor sejuk, berpeluh. Okay, banyak air yang macam ni lah kat tepi-tepi tu, macam cawan yang berais. Tahu kan, ada air tu kan, kadang-kadang boleh sampai macam tu sekali. Sebab udara, kita tahu udara ni dia mengandungi oksigen, ada air. Okay, dia boleh jadi berpeluh. Okay, boleh faham bab tu? Sebab tu kita cakap tadi, pilot dia minyak juga. Okay, walaupun cakap angin, memang dia adalah dua-dua sekali. Sebab dia menentukan RPM yang awal lah. Okay, pilot ni berfungsi lebih kurang 1000 hingga lebih kurang 4000 RPM. Ataupun boleh jadi sampai 5000. Okay, bagi carburetor yang tak ada power jet, okay, menjet pula dia boleh berfungsi daripada 4000 ataupun 5000 hingga ke 9000 ataupun 6000. Okay, bila ada power jet ni akan berfungsi daripada 6000 sehinggalah habis, ataupun 7000 sehingga habis, ataupun 8000 sehingga habis. Dia bergantung pada motor. Okay, bergantung pada mesin tu sendiri. Pasal cakap benda ni sangat complicated, belum tulis lagi, baru bercakap dah banyak benda yang info yang kita kena tahu lah. Okay, macam tadi Ken dengan AG nak explain memang susah sebenarnya, memang susah. Tapi kita bagi juga diorang try. Okay, bab carburetor ni sebab nak tahu apa yang diorang tahu, right? So baru kita boleh nampak sebenarnya ramai lagi tak faham. Sebab sangat susah. Sebab saya belajar carburetor ni pun 2 tahun. Okay, janganlah anggap kita ni 2 bulan dah pandai. Okay, memang susah gila nak belajar carburetor ni. Tapi kalau ada orang yang mengajar, dia tak mustahil untuk belajar dalam masa 2 bulan. Sebab saya belajar dulu seorang-seorang, tak ada orang yang nak mengajar. Okay, kita jumpa orang pun orang tak nak belajar ni, orang tak nak ajar.
Okay, tapi kita bila kita dah mengajar ni, kalau orang nak belajar, belajarlah. Kalau tak nak, terpulang lah. Okay, sebab kita dah buat dulu, so kita tahu apa fungsi-fungsi dia. Dan bila ada dyno, baru lagi nampak macam mana peralihan daripada pilot, daripada main jet, daripada power jet. Okay, apakah fungsi-fungsi jarum, apakah fungsi-fungsi angin, apakah fungsi trumpet, okay, apakah fungsi velocity, ataupun velocity yang kita panggil size carburetor. Okay, boleh faham? Nampak tak? Baru cakap ni dah banyak sebenarnya. Tak sempat nak salin rasanya. Okay, so itu adalah mukadimah. Kita baru bagi intro, okay, introduction pasal carburetor ni lah. Okay, so seterusnya saya tulis sikit bagi nampak. Okay, carburetor ni dia, semua pernah tengok carburetor kan? Okay, kita tunjuk sikit lah rentah-rentah dia carburetor. Contohnya lah, okay, carburetor biasanya kita pasang sini lah, kita panggil sekali lah trompet lah. Trompet, okay, carburetor. Simple lah, kita lukis. Okay, ni ada slide dia. Okay, kat sini tabung. Ni ke kebuk, pembaga apa? Tabung lah. Asal telefon. Okay, contohnya ini carburetor yang ada power jet lah. Power jet, dia ada satu hose pergi ke tabung bawah. Pernah tengok tak? Pernah tengok ke tak pernah tengok? Siapa tak pernah tengok power jet berfungsi macam mana? Ataupun siapa yang tahu power jet tu kat mana? Bentuk dia? Tak tahu kan? Tahu ke tak tahu? Tak tahu saya nak explain ni. Okay, tak tahu Takkan tak tahu, senang. Tak ada orang marah pun. Takkan tak tahu. Okay, ini adalah power jet. Dia ada lubang kat tabung bawah. Tabung bawah carburetor. Kalau kita buka tabung carburetor tu, dah tabung bawah kat sini. Okay, kat manakah saiz power jet tu? Kan orang kata ada power jet ni ada saiz. Ada saiz kecil, ada saiz besar, ada yang buka terus. Okay, ada yang pakai, ada yang tak pakai. Okay, dia ada saluran. Kalau kita tengok kat sini, biasa saluran ni warna clear. Okay, warna lucina, warna yang tak nampak. Boleh nampak minyak tu naik lah. Okay, okay, dia ada macam hose kan, hose kecil kan. Dia naik sampai atas ni. Atas ni dah akan pancut minyak kat sini. Kat sini ada satu power jet. Bentuk dia macam main jet, macam pilot TZM. Okay, kita tahu okay, kat sini ada power jet. Bentuk dia macam pilot TZM dia dua. Ada thread dia. Right. Buka dia, cara buka dia kena pakai screwdriver yang bentuk macam ni macam skru angin tu, kita kena buka. Okay, dah ada lubang lah, lubang dia kecil besar. Okay, power jet P, kita panggil power jet ni, power jet lah. Okay, power jet. Okay, power jet ni dia menentukan RPM biasanya 6,000 hingga habis. 12,000 ke, 13,000 ke. Kalau carburetor yang ada power jet. Okay, kalau macam NSR tak ada. Dia tak ada power jet. So, macam mana kalau tak ada power jet ni? So tak ada lah. Memang tak ada benda ni lah. Tak ada saiz lah. So, bila tak ada power jet, biasanya dah ada lebih kurang 5,000 RPM hingga habis, dia akan menggunakan main jet saja. Main jet. Okay, boleh faham bab ni? Masih blur tak? Okay, sebab tu tak nak explain lagi. Tapi tak apa, kita explain juga bagi nampak. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita akan cerita juga pasal carburetor ni. Sebab apa? Kita ni specialist LC, kena faham. Okay, kita kat sini adalah specialist LC. LC ni kebanyakan kat Malaysia ni 99% lagi masih lagi menggunakan sistem carburetor. Okay, banyak orang buat Waisuku, banyak dah buat injection. Tapi kita specialist LC, kita kena tahu. Bila orang tanya, bila kita nak set, orang tak ragu-ragu untuk dengan kita. Kita mampu mengajar lagi. Kita mampu lagi bagi ilmu. Orang kata, "Bang, abang ajar-ajar orang ni, nanti orang tak datang lah kedai abang. Orang dah pandai sendiri." Tak bang. Macam Chef Wan juga. Dia ajar orang memasak, dia ajar orang macam ni. Tapi kalau saya tengok dia masak, saya masak jadi apa? Orang lain masak jadi apa? Tak sama tangan tu. Tune dia takkan sama. Tapi kita selagi mengajar untuk bagi orang ilmu, bagi orang faham. Siapa nak try sendiri, try sendiri. Mahu tahu ada gift kat dia. Memang dia dikurniakan untuk boleh set carburetor. Okay, so saya mengajarlah sini. Saya bagi ilmu, saya share. Okay, 5,000 RPM hingga high end memang habis dia pakai main jet. Okay, daripada bawah
0 hingga 5 ataupun hingga 4 lebih something. Pakai apa? Dekat pakai pilot jet. Okay. Dia faham carburetor. Kat manakah kedudukan pilot dengan main jet? Kalau kat carburetor? Tabung bawah. Panjangnya slide macam nak tarik ni. Slide dekat sini, lebih kurang. Lepas tu dah apa? Ada apa? Kat sini. Spring. Ringo. Tarik. Fast water ni total biasa ni? Maksudnya Fast water. Fazri Rahim. Fast water. Mantap. Okay. Omar Leci. Betul dia ada apa kat sini? Zarum. Okay, dia ada jarum kat sini. Ni apa? Pilot Ninja. Injet. Ni adalah main jet. Kedudukan main jet lah. Ini kedudukan power jet. Pilot jet. Pilot jet. Okey, macam kita kata mana kedudukan minyak awal. Okey. Kalau kita start motor, okey. Kalau kita start motor, dah akan masuk sini lah. Okey. Jam sini masuk apa? Masuk air ke masuk angin? Masuk udara. Masuk udara. Dah masuk air lah. Dia naik ke? Dia masuk A. Ataupun udara lah. Dia masuk. Okay, bila masuk sini, kat sini akan keluar minyak. Ya, minyak. Okay, boleh faham dia akan keluar minyak air tu. Macam ni lah bentuk dia. Dia ada kata rentas dia. Kalau carburetor tu dah ada lubang pergi ke sini. Tapi kita nampak macam tu je lah, supaya kita faham pilot ni apa fungsi dia. Okay, mana letak minyak ni? Bawah. Yes, kat tabung, kat sini ada tabung. Ada minyak, lebih kurang pada sini lah, ada tabung dia. Okay, nampak tak? Boleh imagine tak? Boleh imagine Kalau lelaki ni mesti boleh imagine dia. Right, boleh nampak dalam semua Okay, macam ni lah bentuk dia. Right, kalau carburetor, simple je, sangat simple. Okay, biasanya kalau kat sini ini slide, betul tak slide? Mana lain lagi? Ini adalah slide. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia ada apa? Yang menahan slide tu. Dia ada screw timing. Oh, lama. Dia ada apa kat situ? Screw timing. Screw timing kalau Inesa dia macam bunga-bunga tu. Okay, kalau yang lain-lain mungkin dia dia ada screw kat sini yang boleh pusing. Dia menentukan slide turun naik untuk idle. Okay, macam tadi abang cakap, bang macam mana nak menentukan apa screw timing ni? Kita kena dengar RPM dia. Nak RPM tinggi ke, nak RPM rendah ke, nak tengah-tengah ke. Kalau tak tahu, pasang RPM tengok. Biasanya 1.5 hingga 1.75. Okay. Nak rumble idle kalau LC mesti lebih kurang 2,700 hingga 2,900 lebih kurang idle dia. Ni rumble lah. Orang kata, bang macam mana buat rumble? Boleh tak set CDI bagi kat saya sekali dengan rumble? Macam mana? Kan? Sebab nak set rumble-nya carburetor bukannya pada CDI semata-mata. Memang CDI pun kita kena adjust juga, tapi carburetor pun kita kena adjust juga supaya RPM dia tinggi. Dia tak sama macam buah suku. Okay, injection. Kalau injection ni kita boleh set pada bawah. Kita boleh main dia punya api, dia punya minyak. Tapi carburetor tak boleh. Memang lebih kurang macam timing dia. Alright, pasal carburetor. Asal apa lagi nak tanya? Aku dah lupa dah ni, aku nak cerita apa pasal carburetor ni. Okay, macam mana nak set? Function power jet ni yang start. Function power jet. Okay, power jet sebenarnya dia tidak melibatkan start Macam tadi ada mungkin ada selepas sikit pada Ken dengan AJ. Okay, power jet kita buka ke, kita tutup ke, kita start motor, dia tidak berfungsi apa-apa. Okay, exactly tak ada apa-apa. Sebab dia tak ada pressure apa-apa itu. Bila pressure dia tinggi, dia akan keluarkan minyak kat sini. Boleh faham tak? Dia akan sedut sini. Pressure kau kuat kat sini, dia akan sedut dalam pancuk awal. Dan mungkin aku akan buat nanti lain. Okay, mungkin aku akan R&D sendiri nanti. Dekat trumpet ni, aku akan tebuk. Aku akan direct kat sini. Logik tak? Logik.
Okey, kalau kita tengok secara logik pilot biasanya lubang dia besar ke kecil? Kecil. Okey, main jet besar ke kecil lubang dia? Besar sikit. Okey, dekat sini agak-agak besar ke kecil? Kecil. Dia sebenarnya kecil gila. Tapi kebanyakan bila kita set dia akan jadi besar gila kat sini. Dia akan jadi macam mana tau? Daripada pilot main jet, jet. Sebab aku fikir sekarang ni aku akan ready, mungkin lepas ni aku akan ready. Aku cerita dia kat YouTube tak masalah. Aku akan ready, aku akan tebuk dekat apa? Trumpet ni aku nak tengok dia adakah dia makin besar kat sini minyak dia. Sebab mungkin dia boleh jadi long lagi. Okay, kalau boleh juga aku tebuk terus kat tank minyak aku. Kan, terus tank terus masuk dalam tu. Pening member kan. Okay, sebab dia logik juga. Sebab aku dah fikir lama lah, cuma aku tak ada masa nak buat. Okay, boleh je Randy. Okay, nak set carburetor ni macam mana? Macam tadi pun orang cerita pusingan-pusingan angin. Okay, aku tengok pun berangin juga tengok. Apa entah yang dia set ni. Okay, kat sini lah set angin. Simple je, simple. Kalau kita tengok, okay, pusingan angin, kita nak tahu macam mana nak set angin ni. Kita ambil screwdriver. Okay, kalau kita tengok dekat carburetor kita tu ada macam tempat pusing kan. Kita pusing dia ketat habis. Okay, contohnya lah kita tengok dekat sini. Okay, bila kita ketatkan habis, dia akan jadi macam dia gua kat sini lah. Okay, dah pusing habis. Alright, dah akan jadi kat sini. Okay, bermakna kat sini angin dia kosong. Okay, boleh faham kosong. Okay, kat sini lah. Okay, bentuk dia nampak tadi kat sini lain. Mungkin bila kita ketatkan kat sini tadi, dia akan jadi macam satu lebih kurang tu lah. Okay, kita tak confident ataupun kita nak set balik pilot lain lah. Pilot lain. Okay, kosong. Bila kosong ni, okay, macam mana kita nak jadikan dia setengah? Okay, pusingkan dia juga. Bentuk yang sama. Kalau kita ambil screwdriver tu bentuk dekat sini. Okay, kita pusingkan dia. Jadi dekat sini juga. Cuma setengah saja pusingan. Sampai sini saja. Dia akan jadi apa? Okay, 0.5 ataupun 1.2. Sama je mana-mana. Okay, jelas tak? Confirm jelas Okay, faham? Okay, bila 0.5, okay, contohnya lah kita pusing lagi sekali. Contohnya lah kita ambil daripada tadi tu, kita pusing, satu pusingan lagi ni. Dia akan jadi? Satu. Jelas? Boleh? Boleh faham Macam mana 1.5 pula? Pusing lagi? Pusing lagi separuh, yes. Okay, dah boleh faham. Alright. So daripada sini kita ambil pusingan sama juga, cuma dia pusing dari sini, pusing pergi ke yes, sini. Okay, jelas tak? Sangat jelas kan? Okay, macam mana pula kita nak tentukan carburetor tu setengah ke, satu ke, 1.5 ke? Macam mana? Macam mana? Nak siapa boleh jawab? Tahu? Dengan bunyi paling tinggi. Apa yang tinggi tu? Bunyi apa yang paling tinggi? Exhaust. Boleh? Betul? Boleh terima. Tapi paling tepat adalah RPM. Okay? Paling tepat adalah RPM. Okay, macam mana pula kita nak tahu? Okay, ini adalah cara yang mudah lah. Cara yang mudah. Okay, kita start je motor tu. Biar je kosong. Okay, kita hold RPM. Biasanya kalau kita kosong ni, kalau kita start motor, dia akan mati balik. Sebab minyak tu akan jadi lebih. Sebab kita tak buka apa-apa. So minyak tu jadi lebih gila, motor akan jadi memang sangat mendap lah, dah akan mati enjin. So kita kena hold kita punya throttle. Untuk beginner lah, kita kena hold RPM lebih kurang berapa? Amir selalu buat apa? Airport? 2 ke 3. 2 ke 3? 1.5 ke 1.5. Ni dah pro, tak boleh. Untuk Lagi beginner? Beginner kena 3-4 orang. Okay, kita kena hold 3 hingga 4,000 RPM. Okay, hold. Okay, tong. Biasa dia akan RPM dia akan jadi macam ni tau. Dia akan jadi macam ni. Tang. Kita dengar dia macam tak jelas. Dia macam seketul. Bila kita makin buka, okay. Contohnya kalau kita daripada kosong ni, kita buka setengah, dia akan jadi macam mana RPM dia. Okay. Daripada macam ni, dia akan jadi macam sikit dah. Nampak tak? Makin jarak dia sikit, dia dah laju lah. Dan RPM dia daripada 3,000 hingga 4,000 ni, dia akan jadi dah akan jadi tinggi gila ni. Kan kita dah tadi hold daripada kosong kan. Kita hold kosong.
Throttle tu hold je. Kalau tak boleh nak hold, tangan Parkinson, cable tie. Itu ketar lah apa lah kan. Cable tie je terus. Okay. So bila kita buka, dia akan jadi macam ni, dia akan jadi rapat-rapat, dan RPM dia akan jadi berapa? So kita 5,000 dan ke atas. Confirm ni. Okay. Kalau 5,000 ke atas ni, takkan kita nak biar lagi. Kan tak sempat set dah jam motor. Okay. Tutup sikit, tutup lagi minyak. Jadikan dia lagi 3/4 lagi. Boleh faham tak? Jangan biar dia dah tinggi dah. Kita dah tinggi dah. Buka lagi tinggi, tengok. Apa dah berasak pun tu. Tengok dah berasak. Okay. So holdkan dia balik, tapi slowkan lah. Jadikan dia balik 3/4 kat sini. Daripada 5 lebih ni, kita jadikan dia balik 3 ataupun 4,000 RPM. Okay, boleh faham? Okay, adakah ni tepat? Confirm ke tepat ni? Sebab kita baru kat setengah. Tak tentu kan? Betul. Okay, kita buka lagi. Buka lagi satu lebih kurang. Okay, buka lagi satu, kita tengok. Ni aku berdasarkan graf dalam minda je lah benda ni. Tak nampak pun kalau kau tak ada keluar data pun kat motor. Tanya bang, mana pergi? Mana datang benda tet ni? Tak ada. Lah, aku lah pening. Okay, ini berdasarkan graf lah, senang aku nak. Okay, pening lah aku tanya kat YouTube. Bang, mana datang benda ni bang? Tak ada. Okay, memang tak ada. Okay, kita buka. Okay, ini tadi kosong. Okay, faham kan kosong? Ini 0.5. 0.5. Kita buka 0.5. Okay, ni kita try buka satu. Kita buka satu ni anggaplah benda tu jadi lah. Dah akan jadi lagi nipis. Lagi sikit-sikit dengan yang kita dengar ni lah. Dia lagi tahu tak macam mesin dekat hospital? Dia tit. Ni macam ni kan, macam nak mampus. Dia tit. Dia macam tit. Kita nak cari yang ni. Tit. Kita nak cari tu. Okay, boleh faham benda tu ada dalam minda tau. Dia tak ada kat sini, dia takkan cetak je kat tu. Jangan tanya aku bang, mana nampak benda ni bang? Dah kau pergi hospital pula. Dengar pula ni kan dekat tu. Dekat dada engine. Dengar kat monitor tu kan. Dah, pening lah doktor. Kau faham dia gila ke? Dia gelak je. Tengok ke depan dia. Tengok depan dia. Okey, contoh ni satu. Okey, ni satu. Okey, ni satu lah. Satu pusingan. Satu pusingan angin. Alright? Jelas tak aku cerita ni? Jelas Mana makin kita buka tu biasanya dia akan makin tinggi, makin nyaring dan dia akan makin sekata. Tit, dia macam mula dah dah jadi jadi ni. Jangan ambil lagi seminit, lagi dia senyap terus. Okay. So satu. Okay, nak check dia macam mana? Okay, kita buka lagi setengah. Okay, buka lagi setengah. Adakah dia jadi macam ni ataupun dia jadi macam ni balik? Ataupun RPM dia makin menurun. Okey, bila kita biasanya kita buka RPM tu ada akan naik RPM. Ni RPM lah. RPM. Okey, ini skru angin. Makin kita buka dia akan jadi okey. Contohnya sampai sini, sampai satu tahap, satu. Tadi berapa RPM lah. Tak, bukan angin. RPM bawah. Bukan contoh RPM sini dah jadi macam 7, sini 1 1. Bila kita buka lagi 1.5, dah akan naik sikit je. Lepas tu kita buka lagi 2, dah akan turun. Maknanya 2 tu dah tak boleh lah. Kita ambil tadi macam tadi kita cakap, kita ambil kat mana? Kita ambil paling tinggi. Contohnya kat sini berapa? 1.3 ke, 1.4 ke, 1.5 ke. Tak kisah, sekarang yang paling tinggi. Ini adalah basic. Okey? Tapi kalau akunya set angin, aku ada cara aku sendiri untuk aku tentukan memang betul-betul dia punya tepat. Okay, itu benda tu kena buat sendiri baru faham kenapa aku buat lain. Tapi inilah basic dia. Okay, nak dapatkan 1.5, 1.5, berapa RPM dia paling tinggi, itulah kena tahu sendiri. Betul aku cakap, siapa yang boleh tune gitar ni, dia ada advantage. Okay, dia ada satu kelebihan yang boleh dia set carburetor. Right? Siapa tak pernah main gitar tu jangan cakap aku tak pernah main gitar ni, petik pun tak tahu. Macam nak tune carburetor. Kita guna apps. Right? So kena tahulah. Macam gitar ni kita tahu dia ada tuning dia. Dia boleh tahu. Itu ada satu kelebihan. Tapi kalau tak tahu pun tak ada masalah. Dengar aja paling nyaring. Selagi tak ada masalah pendengaran. Okay? Sini semua okay pendengaran alright. Tapi siapa yang nyanyi lagu karaoke, key tak masuk, carburetor lagi susah.
Kan? Nak nyanyi pun kill ke laut. Susah. Key magnet. Okay. So ini adalah basic. Basic tapi pening sampai tak tertulis. Kan? Sebab tadi pun diorang cerita simple tapi banyak juga yang tak apa nak tepat. Dan korang tanya pun tak menjawab. Dah menjawab semua tadi apa yang diorang tanya tadi. Pasal skru angin, pasal pilot. Okay? Pasal apa lagi? Skru angin tadi. Jarum. Nak cerita pasal jarum pula. Tak sampai malam. So rasanya dah okey lah. Benda ni simple dulu. Macam power jack punya function. Okay? Boleh faham. Okay? Power jack ni biasanya dia digunakan untuk yang tuner saja. Kalau kita nak try susah sebab tak nampak. Power jack boleh nampak pada graf dyno Siapa yang try kat highway, try ni tak disarankan lah sebab benda tu tak nampak. Okay, dah susah, sangat susah. Aku sendiri pun tak boleh nak set pada jalan raya. Tapi kot-kot lah ada orang yang ada gifted kan. Aku tak tahulah. Tapi pada graf nampak senang lah. Lebih mudah. Contohnya lah, tunjuk lagi sikit. Contohnya pada graf lah. Pada graf, ini FR13. Okay, FR13 lah tengah-tengah ni lah. Ni 13. Right? Warna lain supaya nampak lagi. Okay. Contohnya pada RPM 16,000, okay, cantik lebih kurang. Alright, sampai je RPM 6,000 ke atas dah kena naik macam ni. Okay, contoh ni 6K lah atau 7K. Kita nampak kat sini. Ini adalah apa function kat itu? Power jack dia. Power jack tak cukup. So set lah kat sini. Power jack dia besarkan lah. Okay. So janganlah anggap kita ni hujung minyak tak cukup ni. Padahal sprocket kita yang bapak kecil je. Tak tahu. Okay. So bila kat sini boleh nampak. Bila minyak dah cukup apa semua, baru kita akan ambil berat ni motor ni. Tak mungkin carburetor. Dah dyno apa semua. Mungkin boleh jadi sprocket apa semua. Lain-lain lah. Okay. Macam kau tengah try tu, semalam kau try kat jalan turun bukit. Ini pula pergi jalan naik bukit. Memang tak sama lah. So kau cari jalan yang sama. Dah dyno, minyak semua dah okey, baru set sprocket. Baru boleh nampak. Okay. Boleh faham. Okay, ini adalah kelebihan dyno ataupun set carburetor lah yang tepat. Okay. Berapa minit lah? Buat cuba tengok berapa minit lah. 30 minit. 10 minit lah. 23. 27 minit. Lama juga kan pasal aku baru nak buat simple 5 minit 10 minit. Okay, nak ni tu. Okay, ini tak masuk. Satu lagi cok, tak masuk. Okay, fungsi cok. Tahu kenapa orang tarik cok? Bagi start tarik cok. Untuk direct angin. Dia bagi minyak awal lah terus. Lepas tu minyak awal lah. Direct angin. Ini aku tak cerita lagi kenapa motor sebu, kenapa motor bobok, kenapa ni. Mungkin minggu depan ataupun hari-hari lain lah aku akan cerita. Kenapa orang set bobok? Pernah dengar set bobok? Kenapa orang set bobok? Ada logik dia sebenarnya tapi orang tak faham kenapa set bobok. Aku akan explainkan kenapa orang set bobok dan kenapa motor orang set bobok ni laju. Orang tak set bobok ni tak semestinya tak laju. Tapi kenapa nak set bobok? Dia ada logik dia tapi orang tak faham. Okay, aku akan bongkarkan, aku akan ceritakan minggu depan. Okay, ingatkan lah kenapa orang set bobok. Right? Dia ada dia punya kefahaman dia sendiri. Dan itu adalah benda tepat lah. Right? Benda tepat. Tapi kalau orang set bobok tu tak set bobok pun tak apa juga. Kalau dia naik dyno. Okay? Right. Sebab kita kena tahu sebelum 2020 tu, sebelum aku buat video tu, tak banyak yang tahu sini boleh naik dyno. Okay, naik dyno je orang rasa macam pelik. Kena naik dyno ke? Dah ada satu macam, apa hal ni? Satu benda yang luar biasa, baru lah. Tapi dari 2021 ni tak ada lah orang nak tanya. Orang siap tanya lagi, kenapa kau tak dyno? Dah terbalik lah. Terbalik lah. Dulu cakap, kena dyno ke? Oh jadi macam pelik, sat viral lagi, apalah isi dyno lah, apalah. Sekarang ni, kau tak dyno, kau kena viral. Kau nak set motor sampai pecah-pecah, lepas tu tak dyno. Rugi lah. Kan, kau dah modi sampai 5,000, 8,000, 10,000. Lepas tu tak nak dyno, tak nak finishing tu tak nak bagus. Kau nak bantai-bantai ikut rasa kau punya, okey ni kot. Okey ke ni kot. Tak boleh macam tu. Okay. Sebab kita buat engineering bukan murah. Sekali pecah, aduh, pening kepala. Syang. Right? So ada apa nak tanya tak ini? Tanya je. Apa ada apa nak tanya? Sebelum kita mengakhiri. Zul. Macam angin tu, macam orang kata kalau makin tutup dia minyak tu makin lebih. Biasanya ya. Makin tutup makin angin lebih. Kalau pilot lah, bab pusingan angin ni lah. Okey, bab pusingan angin ni. Makin kita tutup, makin kita besarkan minyak dia. Ataupun kita panggil kita kita rendahkan dia punya AFR.
Mana kalau kita makin tutup tu, FR tu makin rendah. Right, boleh faham? Dia punya ratio lah, ratio minyak dia. Ratio minyak paling lagi rendah, lagi minyak lebih. Okay, 13 ke atas, 14, 15, mana makin besar ratio tu, mana minyak tu makin kurang. Okay, kalau FR tu 11 ke, 12 ke, 12.5 ke, 9 ke, sah, tu mana minyak lebih. Bobok, motor keluar asap lah, apalah. Okay, boleh dapat. Mungkin memang tak dapat lah hari ni, kan? Tengoklah YouTube ataupun apa, kita akan ulang kaji lagi. Okay, dia lagi next minggu depan ke, bila ke. Okay, apa yang ada ilmu aku ni boleh je aku bagi sebelum aku tak ada ke, sebelum aku buat benda lain ke, apa benda ke, tak tahulah, kan? Pergi tak kembali ke apa, kita tak tahu. Okay, apa yang ada kat aku ni, yang aku explain ni, aku cerita je. Mana kita dah record, apa-apa boleh belajar kat itu. Okay, ada sahabat tanya, boleh tanya lagi. Okay, sebelum kita akhiri lagi, ada sahabat tanya? Yang senang faham tu, dia kecilkan angin tu, minyak je lebih. Kalau kita dah kurangkan angin tu, minyak lebih. Yang bancuan FR tu dia lebih kepada minyak. Ada minyak lebih. Kita dah kurangkan angin. Sebab so far kalau aku ajar benda ni salah, banyak orang akan return balik atas sini. Tapi alhamdulillah sejak kita buat bengkel ni lah, dah lama ni, berapa tahun-tahun, kalau aku set, biasanya orang akan datang. Kalau contohnya macam benda tak kena, dia akan datang balik. Tapi kalau kita troubleshoot, mungkin bukan pasal operator, mungkin pasal benda lain. Sebab biasanya aku punya set ni susah gila nak lari. Susah gila benda ni nak problem. Cakap salah set ni, tak. Biasanya datang balik ni, kita akan troubleshoot pasal benda lain. Valve bocor lah, ada hose bocor lah, ada macam-macam benda lain lah, kameter dakong. Biasanya kalau kita ikut cara ni, exactly memang tepat. Aku dah berapa tahun dah bawa benda ni, memang benda yang sama. Okay, kita ada specialist IC dah, kita tahu lah, kita kena belajar benda ni. Ini ada finishing. Kau pasang lah toxic macam mana pun, kau pasang lah gearbox besar mana pun, kau pasang lah jack rope tinggi-tinggi mana pun, tinggi awan ke, sampai fork pun kena buka kan. Ada tak? Atas belakang ni, jack banyak sangat. Tak ada, motor Virago lah, panjang kan. Buat macam mana pun, tapi kalau kau bawa motor bobok, orang benci. Kau dapat motor tu daripada bengkel tu, kau bawa motor tu susah nak bawa, kau nak bawa sedu lah, ni lah apalah, orang benci kau tak suka. Orang takkan buat, orang takkan repeat alat kau. Okay, orang nak motor sedap, motor kuat, tapi bawa tu senang. Tak ada bobok, tak ada nak ceng-ceng gear, tak ada nak ni apa semua. Okay, kena faham. Inilah finishing yang paling tepat. Kita kena finishing dia. Okay, sebab banyaknya orang buat tinggi-tinggi apa semua, spek besar-besar, tapi nak bawa tu susah. Orang menyumpah, minyak makan satu hal, motor tak power satu hal, makan pelak lah apa lah, macam-macam lagi. Okay, boleh faham. Kita kena set clean. Right. Belajar set carburetor, buat tak dyno, next level. Dah next level lah. Sebab kita boleh set carburetor dan kita tengok daripada dyno dah tepat caranya. Memang next level. Memang mantap lah. Dulu tak ada dyno lagi pun dah, orang tak ada komplain. Tapi cuma kita tak dapat pada minyak ujung. Sebab tu kita set dulu banyak motor pecah. Sebab kita tak tahu minyak ujung tu cukup tak cukup. Okay, sebab kita tak tahu FR dia macam ni lah. Dia ujung dia naik ke tak abang ni. Adakah power jet dia cukup? Kita tak tahu. Kita main embat dia, rasa macam sedap je, bawa semua sedap. Cuma kita tak naik dyno sebab kita pun tak tahu. Kita pun tak ada ilmu time tu. So bila kita ada dyno baru kita nampak. Okay, dalam dulu setahun lebih kurang 20 biji pecah. Okay, sejak ada dyno, sebiji hingga 2 biji pecah. Kita tak nak pecah, tapi itu adalah dia punya statistik. Okay, boleh faham berapa penurunan tu? Lebih kurang 200, lebih kurang 800%. Okay, daripada 2 biji pecah dalam masa setahun. Okay, benda tu positif ke negatif? Positif. Lepas tu benda ni bagus. Set carburetor, dyno, memang mantap. Right? Tak ada apa nak tanya? Okay, aku sudahi dengan terima kasih semua. Okay, apa yang betul, apa yang rasa bagus, ambil. Okay, boleh salin, boleh tengok. Ada apa yang salah cakap, ada yang tak faham, boleh ulang balik video ataupun boleh direct je, tanya apa-apa kan. Okay, right? Sebab benda ni pun tak boleh kita nak belajar dalam masa sehari, 2 hari belum tentu, seminggu belum tentu, sebulan, 2 bulan belum tentu lagi kita faham. Okay, boleh faham bab ni Bab ni kita kena ulang kaji. Macam matematik juga benda ni. Benda ni sangat subjektif, dia berubah-ubah. 57, 60, 62 semua berubah. Jangan tanya, okay, member 57, aku 57, ambil apa benda ada masuk aku ni. Takkan sama, exactly takkan sama punya. Aku boleh jamin. 1000 motor yang aku set carburetor, 1000-nya adalah benda yang berlainan. Jangan cakap benda sama. Okay, right? Tapi kalau nak tiru tu lebih kurang tu boleh, tapi tak, masih lagi tak tepat. Right? Boleh faham Macam juga kita dapat resipi. Okay, cakap 3 rasa lah. Macam contohnya cakap 3 rasa, cakap
Cakap limau apa? Steam limau. Aku dah buat dah. Aku buat 7 kali. 7 kali rasa lain-lain. Nampak tak? Sebab aku bukan bidang tu. Tapi aku try buat. Dalam 7 kali tu aku makan semua. Okay. Sampai 7 kali tu aku try. Sebab orang mungkin dah buat. Okay, hati-hati nak buat. Oh sedap. Aku makan sekali. Sebab tak boleh. Walaupun dia sebenarnya sama. Sama juga dia mengajar macam ni. Tapi lain. Okay? Kena faham itulah bab dia. Kali ke-7, kali ke-8 barulah aku berani bagi jiran sebelah. Barulah itu pun tak sedap sangat. Sebab kita kena hari ni sama dia macam ni. Okay? Alright, semoga faham bab-bab ni bab campur garam, bab campak apa? Campak sayur, campak ni, campak tu. Kena faham kan. Jadi sebati tu. Tangan tu kena betul-betul lah. Alright, sama macam saya kata. Okay, kita tak tahu kat sini yang ada gift lain. Okay, mungkin korang lagi pandai daripada aku. Mungkin sebelum ni aku nak set capital lambat, korang lagi cepat. Korang dengar pun start tu, oh dah tahu dah pilot ni kecil. Pilot ni besar. Okay, dah boleh tahu dah. Dan kat sini pun dah ada dah. Kita kat sini ada 2-3 orang yang boleh dengar satu. Start motor kita rem dah tahu dah. Okay, pilot ni kecil. Tapi main jet boleh tentu lagi. Pilot saja yang biasa kita boleh detect. Right? Okay, so kita harapkan, kita doakan yang ada dalam ni boleh faham lah bab capital, dah boleh set lah nanti. Seorang-seorang. Right? So, terima kasih semua. Jangan lupa jangan lupa subscribe, like and share. Jangan lupa tekan ni loceng dan Lagu. Okay semua. Bye. Assalamualaikum.